أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، اللهم يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات، اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم, kami mohon kepadamu ya Allah pada malam yang penuh barakah ini ya Allah, agar engkau ampunkan segala dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, rahmati, sayangi dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mendidik dan mengasuh kami ketika kami kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ahli keluarga kami, guru-guru kami dan seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, agar dengan keberkatan surah Yasin yang kami bacakan pada malam ini ya Allah, kau lembutkanlah hati kami, kau lapangkanlah dada kami, kau permudahkanlah urusan kami, kau sihatkanlah tubuh badan kami, kau cerdaskanlah akal minda kami, engkau jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang dikasihi, yang diberikan kenikmatan dan kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau kurniakan kesejahteraan buat kami semua, khususnya kepada para guru dan para pelajar di sekolah kami, agar kami dapat menikmati pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada wabak-wabak penyakit, lindungilah kami daripada bala-bala bencana, musibah-musibah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kesejahteraan kepada kami, kesejahteraan hidup di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, agar engkau berkatkan segala apa yang telah engkau kurniakan kepada kami, yang terdiri daripada tubuh badan kami, ilmu pengetahuan kami, rezeki kami, nyawa kami dan segala perkara yang telah engkau kurniakan kepada kami. Mohon agar engkau berkatkan dan engkau kurniakan kebaikan. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, agar engkau jadikan anak-anak kami semua ini ya Allah sebagai anak-anak yang saleh dan muslih, bukan sekadar saleh, bahkan memperbaiki dan memperelokkan masyarakat kami ya Allah, sebagai seorang pendakwah dan pembawa ajaranmu, ajaran nabimu, ajaran rasulmu ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, agar engkau jadikan anak-anak kami semua ini sebagai anak-anak yang cemerlang dalam kehidupan dunia dan akhirat, khususnya dalam setiap periksaan yang bakal mereka dalam setiap peperiksaan yang bakal mereka duduki ya Allah. Kau kurniakanlah kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 SPM ini khususnya ya Allah, akan ketenangan, kebaikan, kecerdasan, kesihatan, agar dapat mereka menjalani pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan yang bakal mereka duduki ya Allah. Dan kami tidak lupa juga untuk mendoakan kepada anak-anak kami seluruhnya ya Allah, agar dikurniakan kebaikan, kesihatan, kesejahteraan, dan kami mohon agar engkau kurniakan kepada kami dan anak-anak kami semua kebaikan-kebaikan yang telah engkau kurniakan kepada hamba-hambamu yang saleh. Allahumma atina afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, kurniakan kepada kami sebaik-baik perkara yang pernah engkau kurniakan kepada hamba-hambamu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi, amma ba'du. Yang berusaha, tuan pengetua, seterusnya para pentadbir, sahabat-sahabat, para guru, para ibu bapa, anak-anak, pelajar sekalian, muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung sedikit tadabbur surah Yasin kita, yang mana pada minggu lepas ayat 1 sampai 6 secara ringkasnya menjelaskan bahawasanya Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Al-Quran untuk memberi peringatan kepada kaum yang lalai. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Untuk memberi peringatan kepada kaum yang lalai. Apa dia kaum yang lalai tu? Fahum ghafilun. Tu fahum ghafilun. Kita berhenti ayat situ. Fahum ghafilun.
Kaum yang lalai itu kenapa dia lalai? Kaum yang lalai itu disebabkan oleh lamanya mereka tidak mendengar peringatan. Itu unzira qauman ma unzira aba'uhum. Lama dah dia tak dengar peringatan. Jadi dia pun jadi lalai. So, rajin-rajinlah kita dengar peringatan. Semoga kita dihindari daripada kelalaian, kelupaan dan kehanyutan. Biarlah tak ada dalam bahasa kita tafsir pun. Tapi itulah nak beritahunya, kita tak nak kita hanyut, kita tak nak kita lalai, kita tak nak kita lupa. Saya amat sedih bila saya kenang kembali anak-anak kita ni dah tak pergi semayang masjid 2 tahun tau. 2 tahun dah anak kita tak pergi semayang masjid. Saya pergi semayang kan 2 tahun dah. Saya duk fikir, dah 2 tahun dah mereka tidak pergi ke masjid. Anak-anak kita ni. Disebabkan pandemik ni. Takut-takut mereka lalai. Oleh kerana itu kita buat program setiap malam Jumaat ni supaya mereka tidak lalai. Bila mereka ini, bila kaum yang diutuskan Nabi SAW, kaum musyrikin, kafir musyrik ni, berada dalam kelalaian yang melampau, maka Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan. Golongan yang lalai ni ada 2. Golongan yang lalai ni ada dua golongan. Satu golongan lalai, keras kepala, degil. Satu, tolak ajaran Nabi. Itu satu. Geng-geng Abu Lahab, Abu Jahal, lagi Uqbah bin Abi Mu'id, Utbah bin Rabi'ah. Ni geng-geng dia ni lalai dah. Duk sembah berhala. Lepas tu keras kepala pula. Tak nak dengar ajaran Nabi. Satu golongan lagi, dia lalai. Dia sembah berhala. Tapi dia fikir. Dia berfikir, menilai, menakul, lapang dada, terima kebenaran. So dia ada 2 golongan. Jadi golongan yang lalai pada zaman Nabi ni ada 2. Satu golongan keras kepala, satu lagi fikir apa yang Nabi cakap tu betul ke tak betul. Dan Allah bagi pilihan. Allah bagi pilihan. Nak jadi yang mana? Allah bagi pilihan, kamu ni nak jadi yang mana? Antara 2 ni, kamu nak duduk belah mana? Nak duduk belah keras kepala ke, nak duduk belah berfikir? Jadi Allah bagi pilihan. Allah bagi pilihan ni Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut, Allah bagi pilihan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang daripada Tuhan kamu. Ini pilihan. Faman syaa'a falyu'min. Siapa nak beriman, silakan. Allah Ta'ala kata. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak jadi kafir, silakan. Jadi Allah bagi pilihan. Mu nak beriman pun boleh, mu nak jadi kafir pun boleh. Abu Lahab, mu nak beriman, boleh. Boleh jadi kafir? Boleh. Allah bagi pilihan. Okey, saya bagi terjemahan dengan bahasa Inggeris lagi. Say, qul al-haqqu min rabbikum. The truth is from your Lord. Kebenaran daripada Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Let him who will believe. Let him who will believe. Siapa nak beriman, beriman lah. Kata Allah Ta'ala. Wa man syaa'a falyakfur. And let him who will reject it. Kalau nak kafir, kafir. Jadi Allah Ta'ala dah bagi kepada orang kafir Quraisy ni 2 pilihan. Nak beriman, boleh. Tak nak beriman pun, ikut mulah. Aku dah bagi pilihan, kata Allah Ta'ala. Tapi, sebab mereka ni reject. Sebab mereka tak nak beriman, Allah Ta'ala pun sambung ayat seterusnya. Apa dia? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ramainya, aktsarihim, ramainya, majoritinya, la yu'minun, tak beriman. Jadi bila mereka tak beriman, apa Allah Ta'ala bagi tahu? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Sebab mereka tak nak. Ingat tu. Sebab mereka tak nak. Tu mula-mula sekali. Sebab mereka tak nak, sebab mereka reject, maka Nabi pun rasa sedih. Nabi rasa sedih, kenapalah mereka tak nak beriman. Keras kepala tak nak. Sebab mereka tak nak. Jadi Allah Ta'ala kata, jangan sedih sangatlah wahai Muhammad SAW. Bila mereka tak nak ni, kamu cakap apa pun sama je. Sebab apa? Sebab aku tutup hati mereka. Disebabkan mereka tak nak, aku pun tutup hati. Cara Allah Ta'ala tutup, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan, kata Allah Ta'ala, fi a'naqihim, di leher mereka. Allah jadikan apa leher mereka? Aghlala, belenggu, rantai. Macam mana nak suruh mudah faham ni? Gini, Allah Ta'ala umpamakan orang yang tak nak terima ajaran Muhammad ni, seolah-olah di leher dia tu ada belenggu, rantai. Rantai ni besar kecil. Okey, fahiya, rantai tersebut, ilal azqan, start daripada sini sampai ke azqan. Ni azqan. Apa nama? Dagu.
Dia punya rantai sampai ke dagu. Bila rantai ni duduk panjang sampai ke dagu, dia boleh tunduk tak? Dia tak boleh tunduk. Dia muqmahun, fahum muqmahun, maka mereka ni jadi terdongak. Jadi terdongak ke atas. Makna dia? Maknanya bila Allah dah tutup hati dia, dia jadi sombong. Terdongak ke atas. Jadi bila terdongak sombong ni, cakap apa pun tak dengar. Buat dono je. Orang Kelantan kata buat dono. Orang sebenarnya buat dono ni buat dono. Dia buat tak tahu je. Buat dono je. Kita cakap dah. Kita cakap gini-gini je buat dek je. Sebab kenapa buat dono? Buat dono. Sebab hati dia dah tertutup. Siapa tutup? Allah tutup. Why Allah tutup hati dia? Sebab mereka tak nak. Bukan setakat Allah Ta'ala tak tutup hati. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Dan Allah jadikan di depan mereka sadda. Allah jadikan sempadan di depan mereka. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Dan Allah Ta'ala jadikan di belakang mereka pun sadda, sempadan. Maknanya ada pagar. Ustaz ngajar, apa nama, dia buat dono je. Telenggok je orang Kelantan kata. Apa nama? Sombong je, tak nak dengar. Bila tak nak dengar, cakap lagi, Allah Ta'ala buat pagar kat depan. Tak masuklah hati. Kat belakang pun Allah Ta'ala buat pagar juga. Tak masuk juga. Bukan setakat tak masuk. Fa'aghshaynahum. Allah tutup pandangan mereka. Fahum la yubsirun. Sehingga mereka tak nampak kebenaran. Na'udzubillah min dhalik. Saya duduk semangat sangat duduk bagi tazkirah, duduk ceramah ni. Sebab apa? Sebab saya sayang kat anak-anak ni. Jangan sampai Allah tutup hati. Ingat tu. Jangan sampai Allah tutup hati. Bila orang dah nasihat tak nak dengar. Nasihat tak nak dengar. Nasihat tak nak dengar. Akhir sekali Allah tutup hati. Bila Allah tutup hati. Jadi macam ni. Kita cakap dia terdongak, tak dengar je. Kita cakap tak masuk. Why tak masuk? Sebab dia tak nak. Allah dah bagi pilihan. Kau pilih. Nak baik ke tak nak baik? Okey, kalau tak nak baik, kalau duk keras kepala tak nak baik, Allah tutup hati. Bila sampai Allah tutup hati tu sedihlah. Sebab itulah saya doa setiasa. Pagi-pagi kan, Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami. Itu sebenarnya nak supaya Allah Ta'ala buka balik hati. Setiap pagi, walaupun dengan apa nama, dengan rekod, tapi dalam tu, ya Allah, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah urusan kami, perelokkanlah akhlak kami, lapangkanlah dada kami tu supaya kita ni tidak ditutup hati oleh Allah Ta'ala. Jadi hari ni ambil satu benda yang paling penting dalam hidup awak kena sentiasa doa pada Allah, Rabbishrahli sadri, lapangkanlah dada kami, wayassirli amri, permudahkanlah urusan kami. Kena doa dengan doa ni. Kenapa? Bila kita doa dengan Rabbishrahli sadri, Allah tak tutup dada kita. Bila Allah tak tutup, nanti orang nasihat mudah dengar. Orang nasihat mudah dengar. Tak ada lah keras kepala. Jadi kita takkan jadi golongan ni, keras kepala ni. Kita duduk golongan ni. Sebab kita doa pada Allah Ta'ala. Jadi dua golongan ni lah. Golongan pertama, golongan keras kepala, degil, tolak ajaran Nabi. Bila dia degil, Allah Ta'ala tutup hati dia. Jadi saya yakin dan percaya pelajar-pelajar yang ada depan saya ni adalah pelajar-pelajar yang bukan golongan yang pertama yang Allah Ta'ala sebut. Pelajar-pelajar yang ada depan saya ni adalah golongan yang kedua. Pelajar-pelajar yang ada depan saya ni golongan kedua. Macam mana golongan kedua ni? Ni golongan kedua ni. Okey, tak habis. Golongan pertama ni Allah Ta'ala sebut, wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un alaihim, Muhammad, sebab aku dah tutup hati mereka ni, sebab mereka tak nak, sama sahaja ke atas mereka. A'anzartahum, sama ada kamu bagi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tak bagi peringatan, la yu'minun, mereka tak beriman dah. Jangan sedih sangatlah. Memang mereka lagu tu dah. Why? Sebab mereka tak nak. Bila mereka tak nak, aku tutup hati dia. So, bila aku tutup hati dia, wahai Muhammad, kau bagi tahu ke, kau tak bagi tahu ke, untuk kapir gitu je geng-geng ni. Jadi jangan sampai Allah tutup hati. So, ingat tu, cara tak nak Allah Ta'ala tutup hati, Rabbishrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Okay, saya nak tanya. Pelajar-pelajar ada depan saya semua ni, berapa orang yang dah hafal ni doa ni, Rabbishrahli sadri, angkat tangan. Dia dah hafal, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa dah hafal? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey, 45 orang, 52 orang, 61 orang, 70 orang.
74 orang, 80 orang, 80 orang, 88, 89, 90. Maknanya dah hafal lah, mudah cakapnya. Sebahagian anda dah hafal doa ni. Minta tolong jangan tinggal doa ni. Supaya nakal macam mana pun kita, Allah Ta'ala tak tutup hati kita. Minta tolong Okey pelajar, janji Janji Allah, jangan tinggal doa ni. Baca hari-hari. InsyaAllah hati kita tidak ditutup oleh Allah. Walaupun kita senakal mana pun, InsyaAllah Allah Ta'ala tak tutup. Nanti kita akan jadi makin baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu satu golongan. Golongan yang kedua, apa dia? Yang lembut hati. Ini masuk ayat seterusnya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama, sesungguhnya wahai Muhammad SAW, tunziru, yang memberi manfaat pengajaranmu. Yang kamu mengajar, dia boleh ambil pengajaran. Yang kamu duduk mengajar, kamu duduk bagi peringatan, mereka dapat ambil manfaat daripada peringatan kamu, macam Abu Bakar, macam Uthman, macam Omar, macam Ali, macam Zaid bin Harithah, macam Usamah bin Zaid. Okey, mereka ni kata Allah Ta'ala, mereka ni manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Mereka ni adalah orang yang nak dengar nasihat. Manittaba'a dzikra. Bila kamu bagi nasihat kat dia, ittaba'a dzikra. Dia nak dengar dan dia nak ikut. Ittaba'a tu ikut. Dia nak ikut peringatan yang kau bagi tu. Bukan setakat nak ikut. Mereka ni dia duduk perhati baik-baik, kemudian dia perhati, dia dengar kamu cakap apa, peringatan sampai kepada mereka. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Dan dia juga takut kepada Allah yang penyayang. Bil ghaib, walau dia tak nampak Allah. Mereka tak nampak Allah, tapi bila Nabi cakap Allah ni ada, kena buat baik, dia pun dengar kata kamu. Orang macam ni, golongan yang lembut hati ni, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tolong bagi tahu mereka tu Allah Ta'ala ampun dan Allah Ta'ala bagi pahala yang besar. Okey. Saya nak tanya, siapa yang nak jadi golongan yang kedua ni? Yang nak dengar kata ustaz, yang nak dengar kata cikgu-cikgu, yang nak ikut nasihat cikgu-cikgu. Siapa nak jadi golongan yang kedua? Angkat tangan. Tu. Yang nak jadi golongan kedua ni. Angkat tangan. Siapa nak jadi golongan yang kedua? Tak nak jadi golongan pertama, golongan keras kepala. Okey, ramai nak jadi golongan kedua. Saya harap semua nak jadi golongan kedua. Nanti Allah Ta'ala akan bagikan keampunan. Dan Allah Ta'ala bagi apa tadi? Tu At-Tamis Husin. Orang angkat tangan 3. Fitri angkat tangan lagi. Tak puas hati dengan apa nama? Tak puas hati dengan angkat tangan tu. Dia angkat tangan dalam apa nama? Dalam chatting. Nak bagi tahu nak sangat. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Allah akhirkan ayat ni sebelum Allah Ta'ala masuk ayat yang kita akan syarah minggu depan. Allah Ta'ala akhirkan ayat ni gini. Allah Ta'ala kata kepada Muhammad, ingat wahai Muhammad, sebenarnya kata Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta. Akulah kata Allah yang menghidupkan orang mati. Dan aku ni kata Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu. Aku tulis apa yang kamu buat. Semua apa yang kamu buat aku tulis. Wa atharahum, dan kesan daripada perbuatan kamu. Allah Ta'ala ni dia tulis kepada kita, baik kita buat, benda yang baik kita buat, benda jahat kita buat, Allah Ta'ala tulis. Dan satu lagi, kesan daripada perbuatan yang kita buat. Ulama-ulama tafsir cerita, kesannya antaranya ialah bila kita pergi masjid. Dalam hadis Nabi sebut, bila kita pergi masjid, bukan setakat pahala kita pergi masjid, Allah Ta'ala tulis. Atharahum, kesan kaki kita berjalan pergi masjid. Kan kaki kita berjalan tu, pun Allah Ta'ala tulis juga. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, Allah Ta'ala tulis apa yang kita buat dan kesan baik atau buruk daripada perbuatan kita. Contoh, daripada kuliah saya pada malam ini, saya bagi tahu baca Rabbi syrah li sadri. Kesannya, awak faham dan awak amal. So, bukan setakat saya cakap dapat pahala, kesan daripada perbuatan saya buat tu pun, iaitu awak buat, kesan daripada saya ngajar tu, pun saya dapat juga pahala. Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tetapkan fi imamin mubin di Lauh Mahfuz. Jadi kesimpulan ayat ni nak bagi tahu bahawasanya Allah catat segala-galanya. Bukan setakat apa yang kita buat, tapi kesan daripada perbuatan kita. Cikgu-cikgu ni,
cikgu-cikgu ni kita duk ngajar orang, dapat pahala ngajar anak murid. Tapi kesan daripada pengajaran kita tu menyebabkan anak murid kita jadi anak yang baik. Anak murid kita pandai matematik, boleh berniaga. Anak murid kita pandai engineering, boleh buat rumah. Anak kita pandai baiki kereta, boleh baiki kereta. Semua itu akan dapat pahala kepada kita. Sebab kita bukan setakat ditulis apa yang kita buat, tapi kesan daripada perbuatan kita. Itulah dia baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya secukup sekadar tu. Isyak dah masuk, dah 12 ayat. InsyaAllah minggu depan kita sambung ayat yang ke-13 pula. Untuk akhirnya saya bagi kepada Tuan Pengetua untuk berikan sedikit komen atau tambah sedikit. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz, rakan-rakan guru dan anak-anak yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah Allah pilih kita pada malam ini untuk sama-sama dalam satu majlis bacaan Yasin. Saya pesan sikit je lah, iaitu untuk berjaya kita kena makan sikit-sikit. Kena makan sikit-sikit, jangan sikit-sikit makan. Sebab bila kita makan banyak, otak kita akan lambatlah berfungsi. Dan makanan yang paling baik untuk kecemerlangan, seperti mana sabda Rasulullah SAW, ialah susu. Apa Rasulullah kata? Minumlah susu kerana ianya membuang kepanasan yang ada pada jantung. Sebagaimana kamu membuang peluh pada bulu kening dengan jarimu. Ianya menguatkan belakang, menambahkan kecerdasan otak dan kebijaksanaan, memperbaiki penglihatan dan menjauhi penyakit lupa. Jadi susu ni sangat pentinglah kalau pelajar-pelajar nak cemerlang, nak berjaya, sebab susu ni sesuai untuk gangguan akibat daripada tekanan ataupun stres, masalah pengecaman, termasuklah berfikir dan membuat penilaian ataupun ingatan, dan mengenakkan tidur. Kalau susah nak tidur, kita minum susu. Jadi pesan saya, makan sikit-sikit, jangan sikit-sikit makan. Tidur sikit-sikit, jangan sikit-sikit tidur. Cakap sikit-sikit, jangan sikit-sikit cakap kalau nak berjaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu tips yang saya pertama kali dengar ni, sedap tu bahasa tu. Okey, makan sikit-sikit, jangan sikit-sikit makan. Tidur sikit-sikit, jangan sikit-sikit tidur. Cakap sikit-sikit, jangan sikit-sikit cakap. Terima kasih. Tuan Pengetua dapat saya masukkan kata-kata ni dalam ceramah-ceramah saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya belajar daripada Tuan Pengetua ini. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala berkati pertemuan kita. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.